النفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب المنديلي الإندونيسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah, yang kelima, yang kelima, bahwasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikah dan tempat was-was bagi syaitan. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Maka akal itu menyeru ia kepada kebaikan dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan. Maka segia bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi bahwasanya kesalahan jantung itu lebih besar, sekurang-kurangnya keras ia tiada menerima pengajaran dan kesudahannya kufur. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, dan yang kelima, dan alasan yang kelima yang boleh suruh kita jaga sungguh-sungguh hati jantung ruhani kita ialah, musannaf ayatkan dulu, bila engkau tahu dah kelakuan jantung begitu, jantung ni begitulah besarnya, maka engkau kena jaga sungguh-sungguh jantung tu kerana beberapa perkara. Pertama, kerana Tuhan mengetahuikan hati dan kelakuan hati.
Kedua, kerana hati itu tempat tilik Tuhan. Ketiga, kerana hati itu raja segala anggota. Keempat, kerana jantung hati itu tempat taruh bagi segala sifat kepujian. Tu je benda. Sebab itulah dia tempat molek, kena cara dia sikit. Kena cara dia bersungguh-sungguh. Dan yang kelima, alasan yang kelima, rasa terakhir adalah alasan ni, ialah bahwasanya, jadi kerana bahwasanya al-hala wa sya'na, kerana bahwasanya jantung itu, hati ruhani itu, hati yang dinamakan ruhani ibarat raja yang bertempat dalam mahli gaib, iaitulah hati jismani tu. Jantung itu tu hak dalam lagi tu. Hak nung lah tempat ilham daripada malaikat. Tempat yang mencampak lintasan daripada malaikat. Malaikat mulhim nama dia. Allah Ta'ala tiap-tiap orang Allah Ta'ala letak malaikat untuk mengilhamkan ke dalam hati ruhani ni. Tuhan izin kepada malaikat tu untuk mengilham. Tu. Maka jantung itulah tempat ilham, tempat yang mencapak lintasan daripada malaikat. Malaikat yang mulhim nama dia, malaikat yang mencampak lintasan. Dan tempat waswas bagi syaitan. Ialah juga duk bubuk dua tu, atau pada tempat ilham. Dan jantung tu juga tempat waswas, tempat membisik-bisik kejahatan bagi syaitan. Tu je duk bisik kau tu. Setan dengan malaikat ni duk jadi tewah semua. Untuk nak bisik, untuk nak capak pergi ke dalam hati rohani manusia. Habis tu, kadang-kadang duk belawai lah hati kita. Duk belawai, nak buat baik kita sih. Nak buat baik kita sih. Nak buat kita sih. Fikir main sekali lagi, tak sih. Tak sih tu kira dengan dosa sikit-sikit. Apa siapa capak tu? Allah Ta'ala malaikat mulhim tu duk capak. Dengan izin Allah Ta'ala berlaku lah tu. Dengan izin Allah Ta'ala berlaku. Tempat waswas bagi syaitan, tempat membisik-bisik kejahatan, rasa nak buat maksiat, mari. Tu sabit itulah duk kata dia belum pada nak buat maksiat tu ya dua perkara, nafsu. So yang keduanya bisikan syaitan, sabit tu je rasa penuh sangat nak buat maksiat. Ya 100 je sedap rasa nak buat maksiat. Bila azam sungguh nak kerja maksiat, 7 hadap, setan cabut diri dah. Dia tak capak dah, dia tak waswas dah. Dia lepas nafsu kerja. Sebab tu kita rasa kata ketika kita buat maksiat tu, hati kita penuh-penuh. Tak ada dah bisikan luar. Dia lepas dah. Sebab apa? Sebab nak bagi kita ni terima azab Tuhan sungguh-ti, bukan sabit dengan dia dah. Setan ni lagu tu. Lagu tu. Tu. Tempat waswas bagi syaitan, sini tulis sikit. Betul, waswas bagi syaitan. Maka kedua malaikat dan syaitan itu diberi izin oleh Allah pada membalik-balik hati manusia. Maka malaikat menggerak hati ruhani hingga melintas perkara kebaikan. Dan menggalak hati ruhani pada kerja ta'ah. Dan syaitan itu
menggerak hati ruhani hingga terlintas perkara kejahatan seperti melintas melakukan zina waliyazabillah dan minum arak dan lain-lain lagi. Khatir syaitani yang panggil. Satu lagi khatir malaki. Dua khatir tu duk litah mari hati kita. Sungguh pun khatir lintasan itu saya tak ambil kira dosa lagi. Semata-mata lintah tu. Mulai kira dosa bila seorang hamba tu azam betul-betul nak kerja maksiat. Barulah kira. Tu. Semata lintah nak buat tu tak kira lagi. Tu kemurahan Allah Ta'ala. Tu nikmat tu. Allah. Kalau Tuhan kira hak tu. Allah. Tak ada habuai kita nak masuk syurga. Tak ada. Sebab duk litah suka maksiat semua hari-hari. Maka khatir Allah Ta'ala tidak ambil kira. Dia tak kira dosa dah. Maratibun qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadisun nafsi fastami'a yalihu hammun fa azmun kulluha rufi'an siwal akhiri fa fihi al-akhdhu qad waqa'a. Maka lain pada tu Allah Ta'ala kira malaikat azai je. Azai Allah Ta'ala kira. Lain pada tu Tuhan tak kira. Litah nak berzina, nampak orang tina rasa nak berzina. Nampak erak rasa nak minum. Litah mari, terlitah mari. Litah set tu tak ada kira dosa. Cuma bagi ahlullah, bagi ahli tasawuf, bagi ahlullah, benda tu kira sebagai dosa juga bagi hati dia. Bagi hati dia yang rasa dosa. Sebab itulah yang minta ampun daripada Allah Ta'ala tu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafaruz dzunub wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunubi wa atubu ilaih min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basara wa khatira. Khatir tu pun ya Allah minta ampun juga hak telitah nak buat jahat tu. Bagi demo ni kira dosa. Bagi demo ibarat sebagai dosa, tapi ulama syariat tidak kira sebagai dosa dah. Kalau kira nyanyi kitanya, maka lintas tu siapa duk bergerak? Allah. Tapi Allah menyebabkan dua benda duk menggerak hati ruhani kita. Satunya syaitan. Setan tu duk waswah, duk bisik di qalbun ruhani tu. Dia telitah marilah dah. Ya bila setan bergerak qalbun ruhani, dia telitah nak kerja maksiat lalu. Nak buat benda tu, buat benda ni, macam-macam. Allahu Akbar. Tu. Dalam keadaan tu, sebalik lagi, sebelah lagi tu, malaikat mulhim tu duk bergerak. Maka bila malaikat mulhim duk bergerak, tu. Duk belawai dua tu, kadang-kadang menelik malaikat, kadang-kadang menelik setan. Bila menelik malaikat, tak jadi buat maksiat, jadi kok taat. Allah, kadang dia duk belawai dalam hati kita. Kita rasa kata duk belawai. Kita rasa kata duk belawai dah. Maka teka tu kalau nafsu tak suci tengok, pakai yang masuk lik setan lalu dah. Sebab tu bila kita tak bersih nafsu, kita qalbul kita tak cuci, dia sengit lik setan lalu dah mudah-mudah. Bila setan bergerak jadi mudah. Bagi ahlullah yang sudah bersih hati mereka, tidak ada celah dah bagi syaitan untuk khatir. Tak ada litasnya. Sabit tu awliya Allah ni tak ada litasnya dah untuk kerja maksiat. Pejam mata tak litas benda maksiat sikit habuk. Kalau ada juga sikit-sikit istighfar dengan Tuhan. Ada terlitas sikit istighfar dengan Tuhan. Dan morning kita hari-hari penuh bokeh banyak lintasan maksiat. Pada nak kerja taatnya, Allahu Akbar. Cemah hati kita. Cemah, berpenuh dengan penyakit sengok mudah menggerak oleh syaitan. Sikit-sikit mudah. Seorang ngaji jadi
Gi jalan, gi. Tidur, tidur. Orang baik dah. Sikit lagi, gi. Tengok je. Allah, hak tu. Tu, hak tu dah. Tu nafsu kita, hati kita duk tangga nafsu binatang dah tu. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Allah Taala kata. Nafsu hak tu sangat-sangat suruh kita kejahatannya. Allah. Sabit tu dia kena hajar lawan dengan dia kena nyuci di tempat ni. Sabit tu Musa ni suruh kita amati sangat dengan jantung tu. Hati tu kerana situ tempat ilham daripada malaikat dan tempat waswat bagi syaitan. Tu dia. Allah. Kalau kita zikrullah sentiasa, hati kita bersih juga, litas syaitan tu jarang-jarang mari. Banyak kena jadi litas kok kebaikan. Jangan biar dia telah je, tapi syaitan nanti nak sayang semata. Yang biar dia telah dia je. Lalu dah. Mudah sangat. Allah. Tu dia. So situ duk belawai. Kalau kita bersihkan nafsu, maka mudah malaikat mulhim tu nak bergerak. Payah syaitan nak waswas. Kalau hati kita cemar, mudah syaitan nak waswas, payah malaikat mulhim nak bergerak. Dia payah lalu dah. Tu. Sabit tu kalau kita duk lepas diri kita dalam maksiat, duk tergelar dalam maksiat, lemah dalam maksiat, dia nak cabut mari sesar tu payah lalu dah. Nak kerja kebaikan sesar, kalau jadi mudah lajak gitu licin jadi mudah jalan lagi ke manusia. Sekarang. Wal iyazubillahi min zalik. Ya Allah. Sabit tu ulama tak sewi kita buat main dengan maksiat walaupun dosa kecil sekalipun jangan fikir kata kecil. Royak sok moda. Jangan duk fikir waktu jangan duk fikir sama dosa halus je. Jangan. Tak ada jangan. Ulama bagi tu untuk gapo bagi dosa kepada dosa kecil dosa besar? Bagi untuk apa? Bagi untuk apa? Ulama bagi untuk nak mudah kita kira ini kena taubat, wajib taubat. Hak ninya bila mi ais maya pun gugur dah dosa, bila sujud kepada Allah pun gugur dah dosa. Dosa mana dosa kecil? Dosa mana lagi kena taubat? Dosa besar. Bagi untuk kemudahan tu je. Bukan bagi untuk kita berani kerja maksiat. Sebab itulah dalam hikayat kata la saghirata idza qabalaka adlu. Tidak ada dosa kecil apabila menghadap akan dikau oleh keadilan Allah Taala. Tuhan ni Maha Adil. Ya kira bih. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sikit pun dia kira. Ya adil. Bila kita pelaga dengan keadilan Tuhan, tak ada dosa mana hak kecil. Tak ada dosa kecil. Tak ada dosa halus, tak ada. Tapi la kabirata, hak tu mari yang kedua untuk kita rajak. Mula-mula nak bagi kita khauf. Nak bagi kita takut. La saghirata idza qabalaka adlu. Tidak ada jenis dosa kecil apabila menghadap akan dikau oleh keadilan Allah. Tak ada hak halus dak. Jangan bila nak buat dosa ingat Tuhan Maha Adil. Wasa besar mari lalu dah. Walaupun dosa kecil jadi wasa besar. Dia ingat keadilan Tuhan. Tapi bila kita kerja maksiat dah jatuh dalam maksiat, ingat rahmat dia pula. Wala kabirata idza wajahaka fadluh. Dan tidak ada jenis dosa besar dak apabila berhadap akan dia oleh limpah kurnia Tuhan. Besar mana pun dia kesia belah, dia limpah kurnia, dia masuk syurga berat. Maka hakikatnya jangan kita tepuh dengan dosa dak. Tu. Jangan duk payah kata dosa leh ya. Waktu duk matikan orang.
Tak apa dosa kecil. Dengar lagu tak apa dosa kecil. Taubatlah tagi mi asmaya pelucuk dah. La ilaha illallah. Jalan lagi semaya maaf pun gugur dah. Tong-teng. La ilaha illallah. Berani. Itu dia. Tu. Maka tak leh. Tempat dua-dua tu kena jaga dia malah. Mudah. Dan lagi jantung itu, jantung ruhani itu, hak jismani ni tak kecek dah. Lagi pula jantung qalbun ruhani itu, lagi bermula jantung itu, jantung ruhani itu ialah tempat perang, maidan berperang, tempat bermusuh, tempat berperang bagi akal dan hawa nafsu. Tempat perang bagi akal, bagi dua golongan tu, duk perang hak tu di situ. Allahu akbar. Tulis itu sikit. Betul berperang tu, yakni dalam maidan ini ada dua golongan. Satunya akal sebagai ketua dan tenteranya ialah ilmu dan makrifat dan faham dan tajam pikiran. Keduanya nafsu sebagai ketua dan tenteranya ialah seperti hasad dengki. Tu yang lo belakang ni pot cuk tentera dia. Dan takabur dan ujub, riya dan lain-lain. Sabit tu usaha nak pencucikan daripada sifat tercela tu kerana nak menghilangkan tentera bagi nafsu. Bila nafsu kita hilang tentera, hilang kuasa dia akan jadi baik. Meneh akal kita. Semua meneh akal. Tapi kalau tak menghilangkan tentera dia, bahkan tak cari ilmu, tidak tuntut mendapat makrifah daripada Allah, tak faham dan tak tajak akal fikiran, Allah lihat akal semua. Allah lihat akal semua. Dia perang tak biasa meneh. Akal dengan nafsu meneh nafsu semua. Allahu akbar, Allahu akbar. Tulis itu lagi. Maka hubung hazan ni, maka hati ruhani inilah tempat perang yang disebut oleh Nabi sebagai jihad akbar. Jihad akbar. Allahu akbar. Hak ni Nabi kata ia kelik daripada perang Tabuk. Jauh Tabuk dengan Mekah Madinah ni, jauh duduk dekat Syria. Tapi tak jadi perang dak nu. Moga musuh Raja Rom yang lari pergi. Tahu kata Islam hari tu tak jadi perang. Akhirnya Nabi kelik dengan tentera Islam, kelik daripada Tabuk, kelik kepada Madinah. Maka sebelum sampai Madinah, Nabi kata kita ni sudah balik daripada jihad asghar. Kita ni mari daripada jihad kecil je ni. Dok berlawan dengan musuh tu Allah Ta'ala tu.
Kita mari daripada jihad kecil ni, dan kita akan hadap bertemu dengan jihad yang besar. Kita akan hadap berjumpa dengan jihad yang lebih besar. Apa murad dengan jihad yang besar? Jihad melawankan nafsu. Mana tempat perai dia? Tu dia jantung rohani. Rohani tempat perai dia. Situ akal dan nafsu duk bergama tu. Duk bergama situ. Allah. Hak tu dah sampai ke mati kena lawan tu. Tu. Yang duk harap selama nafsu tak sampai kepada tahap mutmainnah, tak semimpi nak mendapat ketenangan jiwa. Tak semimpi kata nak bersih. Mutmainnah nung je barulah tenang nafsu. Nafsu mula nak mati sungguh. Lah ni duk mai lagi kadang-kadang menai dia, kadang-kadang halah dia. Duk bergama pergi mari lagu tu. Duk perai-perai cuang-cuang je. Sanggup sek dulu berti star. Menai lek akal. Bangkit mari pula mula tentera dia ramai ni. Ujub ria gapo semua ni. Tentera nafsu hak paling orang karak dia hak mula-mula sekali. Tentera nafsu hak rapat sekali. Jadi ketua nafsu ni ketua. Tentera dia hak rapat dengan sekali ria. Ria dan juga ujub. Dua ni payah tubik sekali. Kalau tentera lain mati pun dua ni tak akan mati mudah-mudah. Seorang tu bila hilang ria dan ujub, dia naik dah kepada maqam dah yang tertinggi. Sebab tu kalau kita mengaji dalam Minhajul Abidin, aqabatul qawadih tu yang kena tu gapo? Ria dan ujub. Hak tu akhir sekali sebelum sampai kepada aqabatul syukri yang ketujuh tu. Hak tu payah mapo. Ria ni payah sekali. Kalau orang tu habis ria, hati dia mula dengan ikhlas penuh-penuh 100%, tu tanda-tanda kewalian dah. Tanda-tanda kewalian dah tu. So dakwa kata wali lah. Dan ibadat kita tidak ada keikhlasan, dia ada teka-teka mari ria. Tak dakwa kata wali lagi lah. Kalau celah manusia dan puji manusia duk rasa tak sama lagi di sisi hati kita. Bila nama celah, kecut hati. Bila nama puji, gemar hati. Oh, tak usah pimpi lagi jadi wali. Bukan dia tu. Bukan dia. Payah juga tu. Nak sampai situ. Kena mujahadah. Tempat perainya mana? Akan dan hawa. Akan ni. Akan tu. Dan hawa. Hawa nafsu. Allahu Akbar. Tu. Orang yang akan menang di atas nafsu, itulah hakikat orang yang cerdik yang Nabi kita sebut. Al-qayyisu man dana nafsahu. Bermula orang yang cerdik itu ialah orang yang dapat mengalah nafsu dia. Akal tu menang atas nafsu. Itu orang cerdik. Sebaliknya Nabi kata wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha. Mereka yang mengikuti akan nafsu tu akan hawa nafsu. Maknanya turut hawa nafsu semata. Menang nafsu di atas akal. Orang tu orang bodoh. Orang bodoh. Tu. Tu ukuran dia tu. Ukuran dia. Maka fikir tengok usaha Allah Akbar. Ni nak royak diri sendiri ni. Bukan duk mengajar demo dak tu. Duk mengajar diri. Allahu Akbar. Tempat berperang akal dan hawa nafsu. Maka Musannif kata, terperak dah tu, pada tempat berperang. Maka akal itu, maka bermula akal itu menyeru iyo akal. Menyeru, mengajak tuan dia. Mengajak akan tuan dia. Menyeru kepada kebaikan. Kepada kerja perkara yang baik. Tu sekalipun susah payah, pergi juga kerja. Tu dia telak mata mari tengah malam, akal mari dah. Akal tu seru dah. Seru lagu mana? Kita ni apa pekdah duk berehat senang sangatnya di dunia ni. Tempat berehat sungguh ti bukan sini. Nak jadi berehat sungguh tu apabila kaki jijak masuk dalam tanah syurga tu.
Tu tempat berehat senguti. Sini bukan tempat relax. Akak fikir mari. Tuhan gerak mudah ni. Dia kata. Kakak kata, Allah Ta'ala menggerak kita untuk sujud kepada dia dan ni. Dalam waktu malam ni. Akak seru. Nafsu bangun lalu dah. Hawa nafsu bangun lalu. Nampak akak nak belawai. Nafsu mari. Amboi. Dia tu. Setelah lagi pun dia. Tu. Bukan kata ada hari ni saja. Nah, ya marilah. Tidurlah dulu. Wa amal ibadat juga. Kita tidur ni nak boleh gerak bangun subuh nung. Tu hak fardu. Tengok. Hak fardu. Hak ni hak sunat je. Oh, kita utama hak fardu lagi. Hak sunat ni tak apa. La ilaha illallah. Tengok bodohnya. Akhirnya tidur pula klik. Menelik nafsu. Waktu hakikat orang bodoh Nabi kata. Dalam hatu wa tamanna 'ala Allah. Al-ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha. Orang bodoh, orang tu hawa nafsu. Dan dalam keadaan itu duk angin-angin di atas Tuhan. Tak apa, Allah maaf. Tak apa, amal ibadat. Kalau kita orang beriman sudahlah, tak rugi dah kita. Dia kata. Tapi ada iman ke Tuhan. Tu. Jadi kot tu. Lepas tu ambil hadis naumun alimi khairun. Tidur orang alim lebih baik daripada beramal orang jahil. Tu kot tu pula dah. Akhirnya menilai nafsu pula. Allah, masya-Allah sungguh. Tu akan tu kena mengaji tu. Hak tu dah tu you kena cari tentera dia akan. Allahu akbar. Menyeru kepada kejahatan dan hawa, dan bermula hawa keinginan nafsu itu menyeru ia hawa tu, menyeru, mengajak akan tuan nafsu, menyeru kepada kejahatan, kepada kerja kejahatan. Sekalipun akhirnya dia tahu kata dapat kebinasaan, nak buat juga. Tahu tak kata bila buat kerja jahat kena siksa? Tahu kata kena siksa, tapi pergi mudah. Tu. Adapun akal ni hajak juga. Tahu kata susah nak kerja, tapi pergi. Allah dak belawai juga. Tu akhirnya siapa dia benar hak tu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Habis tu mari ngaji ni bukan mudah juga weh. Duk belawai di ponok lagi dah. Ada hadut depan tangga dah dengan tempat mengaji. Tu. Sabit tu tak ada heran gapo. Hok jauh dengan masjid siapa dulu. Hok depan tangga masjid tu duk sakit. Tak ada heran apa ni. Tu. Dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan, dia kata. Maka segia patut, bukan wajib lah. Maka segia patut, bukan wajib, bahawa tiada dilalaikan daripada tempat perang tadi. Tempat berperang akal dan nafsu. Jangan lalai kita. Jangan galik. Maidan tu maidan perang besar. Jangan buat galik. Daripada tempat tu. Bahawa tiada dilalaikan. Dilalai tu yakni dengan bahawa tulis lagi. Dilalai dengan bahawa tiada usaha membaiki dan membersihkan dia. Dengan bahawa tiada membaiki dan membersihkan dia. Tak saya padu, tak saya baiki, tak saya bersih. Dak halak lagu tu lah. Yang ni cara molek situ tempat belawai besar tu. Maidan pertempuran hak besar tu situ. Allah. Setengah orang tertipu pula. Dia nak pergi perang sabilillah. Dia kata, hak ni hak akbar. Tak apa Nabi kata hak ni hak asrat. Perang dengan musuh tu asrat. Perang dengan nafsu ni akbar. Kena buat hak ni dulu, dia kata.
Tengok tertipu pula. Kau beki tak puas hati tu, kau ngaji. Gi perai dulu. Kau beki, gi perai dulu. Hak du hak asrat. Wa Allah dulu kau kawak hak besar. Tengok tertipu dengan syaitan pula. Tertipu dengan syaitan pula. Tu. Sebenarnya kena giwat sekali. Nak sekali. Sebenarnya dia kena kira, kena buat hak besar dulu. Pasal hak besar ni lah. Hak besar ni ada sokmo. Tak pakai mati, kena perai sokmo. Nabi ni sebelum pada nak pergi perai, takkan mereka sahabat duk perai, tak perai lagi dengan jihad, dengan nafsu. Duk belum pada pergi perai asrat tu, Nabi duk perai dah. Pak sahabat duk perai dah dengan nafsu tu. Tu. Lepas tu, bila pergi perai hak sungguh, perai sabilillah, klik mari tu Nabi kata kena perai pula tu. Nak rakyat kata kan? Nak kata hak tu berat lagi. Hak tu ada sokmo dalam hati kita. Kalau tak baik hak tu, pergi perai dengan musuh pun pelak juga. Nak ketinggian martabat di dunia ni, tak ada ikhlas kerana Allah, hati penuh dengan sifat mazmumah, akhirnya pergi bukan ikhlas kerana Tuhan, nak ke benda lain daripada meninggi agama Allah Ta'ala. Maksudnya jadi juga, tak jadi juga. Waliyazabillah min dzalik. Sebab tu jangan duk kira yang dibelik malam. Duk rasa dengar lagu tu. Tu tak amati dengan mengaji. Tak amati dengan mengaji. Habis itulah kemudian kata musannif rahimahullah, maka segialah, bahkan wajiblah bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi, lebih-lebih lagi, tambahan lagi tu tambah daripada jantung itu tempat berperang tu. Tambahan lagi, tambah daripada kata jantung itu tempat berperang, tambah lebih laginya bahawasanya dalam irsyad ni, kesalahan jantung itu, kesalahan yang timbul daripada hati ruhani itu, kesalahan yang timbul daripada hati ruhani itu lebih besar, lebih berat dan lebih keji di sisi Allah Ta'ala. Hak tu kesalahan hak mari di tangan tu, bila banding dengan kesalahan hak timur dari hati, berat hak nu. Allah. Kalau kira-kira sungguh, raja mari dek nung ke? Raja dek nung. Ni kalau kita kira, kalau rakyat kerja kejahatan dengan sebab raja suruh, siapa banyak sekali kira dicela? Sepatutnya patut dicela siapa dia lebih banyak? Rakyat ke raja? Tentulah akan dicela kepada raja lebih banyak pada celakan rakyat. Kerana rakyat tu dia kerja turut perintah raja. Maka anggota luar ni kerja taruh mana pun dicela juga, tapi mari di hati. Tu tulis situ. Terlebih besar. Kesalahan jantung itu terlebih besar. Yakni buat gitu. Maka kesalahan jantung itu terlebih dicela daripada kesalahan anggota yang zahir. Kerana jantung itu raja yang menyuruh segala anggota zahir pada kerja kejahatan. Allah. Masya Allah. Masya Allah.
Tu. Dia berah dalam. Dia berah dalam. Masya-Allah. Allahu Akbar. Hak ni dah jadi kita kurang untuk menyuci hak dalam tu sabit di selera habis dalam masyarakatnya. Hak dalam kita tak amati. Kita tak amati dengan dia. Boleh dah taubat ya Allah, terimakanlah taubat kami ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Boleh mula taubat dah, nak hadap ke Ramadan dah ni, hadap ke Ramadan dah. Boleh dah buat siap untuk jadi ahli Ramadan. Boleh dah buat siap Orang yang mendapat hakikat hadis Nabi, man soma Ramadan imanan wahtisaban, sungguh orang yang bersiap di Rajab ni, kalau Rajab dia boleh bersiap molek dalam istighfar, dalam amal ibadat, jaga diri daripada maksiat, tak tepuk maksiat, duk le keadaan beringat diri dalam masa Rajab ni, insya-Allah dia akan hasai kemanisan hadis Nabi, man soma Ramadan imanan wahtisaban. Aduh. Tu dah. Kena usaha dah tu. Istighfar kena banyak dah. Sehari tu 1000 istighfar sekurang-kurang. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim ke. Rabbighfirli warhamni wa tub alayka. Tu. Katakanlah istighfar apa saja. Sayyidul istighfar pun tak apa, atau baca istighfar Rajab, itu lazim tiap-tiap hari. Boleh dah. Tapi lagi hari ni tu hari Jumaat, kita banyakkan salawat juga sekalian istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin astaghfirullah. Lazim dua tu pula lagi. Sekali lalu dalam waktu hari Jumaat ni. Tu dia. Cuba perai boleh sekali. Tengok sekali. Kita rasa kata menang nak akan nak menang dah. Kalau kita dapat mengalahkan tentera nafsu tu, kita rasa kata akal kita nak menang. Allah. Tengok lagi. Kata musannif rahimahullah ta'ala, sekurang-kurangnya, jadi kesalahan jantung itu lebih besar, lebih berat daripada kesalahan anggota zahir. Sekurang-kurang kesalahan jantung. Hak kurang esok dah ni. Ni, tu pun besar lagi. Sekurang kesalahan jantung ialah ni, kesalahan jantung hak halus sekali. Halus pun besar. Nisbah kepada hak luar. Sekurang-kurangnya kita tak usah kira lah. Tak usah kira riya, ujub, hak tu hak besar-besar belaka dah. Ujub riya, ujub, takabbur, sum'ah, apa semua tu hak besar, tak tahu kira lagi hak tu. Hak sekurang-kurang kesalahannya ke apa? Ialah keras iyo hati. Keras hati, degil hati. Degil, keras tu degil. Dia mau kata keras pala. Keras pala tu bukan keras di pala, pala keras mata dah. Maksudnya keras jantung rohani. Keras pala budak ni. Keras perut, tengok orang tu duduk kacak. Keras perut budak ni. Keras pala budak ni. Tu. Naknya di mana? Keras hati budak ni. Degil ia hati. Apa makna keras ia? Tafsir keraskan hati. Tiada menerima pengajaran. Tu makna keras hati. Tiada mudah menerima pengajaran. Tak terima dan tak mudah menerima pengajaran. Tak mudah terima pengajaran, tak terima kebenaran yang datang kepadanya, tu pengajaran.
Tak terima kebenaran yang datang kepadanya. Kalau benda tu benar mari, tak terima. Tak terima kebenaran. Kalau dia pergi salah, dia tak royak dah kesalahan dia, dia tusuk. Dia tusuk kesalahan. Tak siwi orang duk nampak kesalahan dia, dia tusuk-tusuk. Kalau dia mengajar tak kena, dia senyap. Dia buat tameru belah. Hak tu. Kalau duk kacau royak kat orang lama dia mau tahu kata kita ni tak tahu pula. Tak kena pula. Buat senyap-senyap gitu. Tu orang yang kerah hati tu. Kalau ulama dulu Allah, kita duk misal sok motok Allah tu, kalau orang tegur dia sikit, tu. Kalau dia kecek-kecek gapo, dia kata demo kata, "Bapa, ni Quran kata baik ni. Tu tengok Tuhan kata tu." Dia tengok pas dia kata, dia kata, aku janganlah, dia kata. Aku janganlah. Kalau Quran, aku janganlah. Kalau ada mari, aku janganlah. Tutup dah lah. Aku janganlah. Aku tak lawan. Selalu dah dia. Tu dah lah. Kata bapa, kalau situ tu rasa tak kena tu. Tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Allah, aku ni bodoh sungguhlah. Aku tak reti. Bapa tak singgah ke kitab tu. Nak orang lagu mana aku jahil. Orang jahil tak boleh mengarang. Aduh. Tu. Sifat hati yang bersih yang mari. Yang mudah terima kebenaran. Tak ada ke itu. Ada tok pakai tu tegur dia ke. Tulis. Tapi dia tak wani nak kecek betul-betul. Dia mau tulis di papai hitam tu. Tulis di papai hitam kata bapa tak kena ni buku ni. Dia tengok pak dia tanya lalu. Mana? Orang tulis. Tapi suara dia pasal kang kita. Orang takut dengar. Mana orang tulis? Siapa? Akhirnya mengaku gak orang tulis. Dia takut ke tok guru ni, takut tok guru sakit sangat. Amma tulis apa? Dia masuk pergi peluk, pergi dakak lalu dah. Di dakak budak tu. Allah, ya tiap ya Allah, hak ni lah, terima kasih, hak ni anak uripku sejati, hak ni. Ni. Anak uripku sejati, hak ni, hak berani menegur aku bila aku salah. Tu Allah, sifat hati dia mau bersih. Terima kebenaran, hati tak kerah. Kita ni senyap. Tok Bumi ni mau cerita kan, dah. Dia cerita. Dia duk mengajar-ngajar, bab talak bain, dia duk baca tubayyinu dah. Dia baca wa tubayyinu. Moga anak murid duk mengaji ni, geno. Moga tok guru saja mari duk dengar tu. Pala tolong saja. Geno ni. Bapa baca tubayyinu ni, situ kena baca tabinu kan. Tok Allah itu tok Bumi duk baca tubayyinu. Tok Bumi, tok guru baca tubayyinu ke? Tubayyinu. Bukan tabinu ke? Bukan. Tubayyinu. Tu dia. Pada situ kena baca tabinu muka kira talak bain ni. Tu talak bain. Jadi bana tabinu kalau kira gitu. Tu. Tapi dia baca tubayyinu, akhirnya lepas pada dia klik kita tengok pula tu. Allah. Tak kena. Allah. Lalu dah gitu temu orang tu. Aku baca tak kena tu. Situ kena baca tabinu. Aku ni bodoh. Tu Umi. Aku tak reti Allah, aku tak reti. Aku jahil. Tabinu bukan tubayyinu. Tabinu. Temu orang tu. Aku baca tabinu, kena baca tabinu. Temu orang tu pula. Bukan tubayyinu dah. Kita senyap-senyap dulu. Senyap-senyap. Beki seorang kita. Belah lepas-lepas lagi. Hati cemar. Dan waktu sudah bersih hati mereka dengan Allah Ta'ala. Tuk dulu ni. Bila kebenaran mari selalu dia terima. Dia tak kerah. Kita ni bila kecek nasihat sikit mula. Sabit tu Imam Ghazali kata an-nasihatu sahlun. Nasihat ni mudah ya. Wis nasihat kat orang tu. Wal muskilu qabuluha. Hak muskilnya, hak masalahnya terima nasihat tu, hak payah. Nasihat ni mudah ya. Hak terima tu payah. Masalah yang diterima. Dalam ayat walad ya. An-nasihatu sahlun ya. Moga anak murid dia tu mari minta nasihat. Betul guru nasihat sikit. Dia kata an-nasihatu sahlun.
wal muskilu qabuluha. Miskinnya mudah terima ke tak? Mudah terima ke tak? Tu kerah hati tu, wal iyazabillah min zalik. Bila kerah hati dan kesudahannya, kesudahan bagi kesalahan jantung. Sekuai-kuai tu mula situ. Sekuai-kuai dah tu. Sekuai-kuai kesalahan jantung tu kerah hati. Dan kesudahannya, sehabis-habisnya, setinggi-tingginya, kesalahan jantung tu. Kesudahan ni makna sehabis-habis, setinggi-tinggi. Sekuai-kuai kesalahan jantung, kerah hati. Setinggi-tinggi kesalahan jantung ialah kufur. Wal iyazabillahi. Di kufur, mengingkarkan Allah Ta'ala, melawankan hukum Allah Ta'ala. Tu akhirnya situ berat dah tu. Sabit tu dosa kufur ni, dosa berat dah di hati. Payah dah. Dia ada hak tu duk tamak dalam hati, payah lalu. Hak lain tak ada timur-timur dak. Kalau ada kufur, yesuk di kufur. Sekurang-kurang kesalahan jantung, kerah hati. Setinggi-tinggi kesalahan jantung, kufur dengan Allah Ta'ala. Wal iyazabillahi min zalik. Wal iyazabillahi min zalik. Sebab tu janganlah hak tu. Allah, jangan takabur. Dia takabur, dia kerah hati. Dia kerah hati, dia akhirnya klik ke kufur. Wal iyazabillahi min zalik. Tiadakah engkau dengar, musanna kita datang istifham litaqrir mari. Istifham takriri. Adakah engkau dengar? Tiadakah engkau dengar? Tiadakah engkau pernah dengar? Mu tak biasa dengar ke? Maksud mendengar, engkau pernah baca? Tiadakah engkau pernah mengetahui? Tu dengar tu makna tak mesti kena dengar. Baca ayat Quran ni pun, ataupun tahu mana-mana demo hurai. Tiadakah engkau dengar? Tiadakah engkau pernah dengar? Jadi bahkan engkau pernah dengar dah. Ya, istifham datang mari tu bukan nak tanya tu. Ni kalau kita mengaji dalam ilmu ma'ani tu, tahu tu. Nampak rupa istifham tapi bukan nak tanya. Bukan tanya, nak beritahu semua tak? Nak menekan mukhatab supaya mengaku kata jo pernah dengar dah. Tu istifham takriri. Nak tekelik mukhatab mengaku. Tak biasa dengar lagi kamu. Jo biasa dengar semua ayat ni. Tiada pernah dengar kau, tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Mu tak biasa dengar ke? Allah Ta'ala kata kan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba tu mula-mula tumbuh benih. Kafirin, hak tu hujung suk lepas pada abah. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, Allah aba, enggan, tak mau, tak nak, enggan. Enggan tu mana tu? Tak say. Tu aba. Enggan, tak mau oleh iblis. Ia dalam aba tu iblis dah. Yahumi ayat je lagu mana? Apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah Muhammad ketika kami menyuruhkan malaikat untuk sujud kepada tu Adam. Maka sujud belakang malaikat duk cokok iblis ramai-ramai tu malaikat. Yo ramai cuba perhatian tengok. Fikir tengok malaikat banyak-banyak bersasah banyak tu. Pakat sujud ke tu ada belakang, tinggal iblis duk cokok. Duk kerah kepala gitu. Pak Tamaru duk cokok. Nampak cerak-cerak. Moga orang lain tak ada pia bangun cokok gitu dah. Iblis seorang duk cokok gitu. Tu dia. Allah, tu Allah Ta'ala tanya. Gana iblis, apa ma mana'aka ma mana'aka ang tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ada ayat Quran kan? Apa menyebabkanmu tu tak sujud? Dia kata rena ana khairum min. Kami lebih baik. Aku lebih baik pada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Menjadikan aku daripada api, menjadikan dia daripada tanah.
Pasal apa tanah api kena pergi sujud tanahnya? Aku lebih baik pada dia. Tengok wasa khairun mari di mana? Mari takabur dah. Mula-mula anggan dulu. Anggan oleh iblis. Anggan daripada sujud kepada Adam alaihi salam. Daripada mengikut perintah Allah dengan sujud kepada Adam. Daripada sujud, jadi daripada ikut perintah Allah dengan sujud kepada Nabi Adam. Tak turut perintah tu tu. Kalau kira dia lebih gitu, malaikat lebih pada mung lagi lah. Iblis, mung tu api, malaikat daripada nur. Tapi malaikat semua turut perintah Tuhan, sujud belakang mung tu. Masa jin natan ni tak sujud. Dia cakap, dia wasa lebih kepada tu ada lagi. Wasa lebih lagi. Allah. Akhirnya kena sumpah, kena laknat oleh Allah sampai kiamat. Tu dia. Masya Allah. Iblis daripada sujud kepada Adam. Akhirnya bila dia tak sih, degil mula situ. Tu kerah kepala tu, kerah hati tu. Bila anggan dan membesarkan diri, lazim mari lalu dah. Dan ni atap kepada anggan. Orang panggil atap lazim di atas malzum. Bila kita rasa angin, rasa kata kerah hati, lazim marinya membesarkan diri. Iyo iblis membesarkan diri, yakni rasa dirinya lebih baik daripada Adam. Wastakbara, membesarkan diri ia, yakni rasa dirinya lebih baik dari Adam. Dia rasa lebih baik pada tu ada. Ana khairum minhu. Tu dalil kata istakbara tu. Dalil kata dia takabbur. Tu dalil. Dia kata ana khairum min. Ayat lain mengoyak pula. Tu. Akhirnya gapo Allah Taala buat ke dia, wal iazabillahi min dzalik. Dan jadilah iyo iblis laknatullah alaih. Jadilah iblis itu daripada, jadi setengah daripada sekalian yang kafir, golongan yang kafir, masuk daripada jumlah orang yang kafir. Tu hujung dia, kesalahan hati buat dia dikupur. Kena bercara dia sikit weh. Ya orang kita jatuh murtad mudah-mudah, kita bercara hati di mula tu. Tengok tu learning mudah. Bunyi kata berhenti dah weh. Ngan tu alhamdulillah. Ngan hodok kira semalam tu. Bunyi kata batal dah. Tak tahan juga. Tak tahan mulut orang. Sebenarnya tak kena tok di mula lagi dah pemimpin bersitu. Kena cabut dulu lagi dah pemimpin atau orang kerja puak-puak kena makan, puak nu. Puak orang kaki tangan terseban tu tak kena sokong dulu lagi dah. Kalau duk lehlak dia ada fikiran untuk kerja benda tu lagi lah tanah ni. Tak kena letak di mula. Pergi sakut berah. Sakut berah di pintu boleh. Bukan buat sungguh giku ya. Sakut berah di pintu ya. Tu. Berah telur. Duit tak sobo lagi duit telur aja. Berah dengan telur. Tu pergi sakut tu nak tanda kata demo ni tak takut ke mati tak kena. Duk fikir-fikir nak menghancurkan akhlak pemuda-pemudi semacam tu. Tu. Kalau orang kafir fikir tak heran, moga hati dia ada kufur. Hak jadi herannya orang Islam kita ni hati jadi macam mana? Ngaji penawar tu. Gano hati halak wi di sepatah waktu. Ar-ridha bil maksiyati maksiyatun wai. Macam beraning tu dah. Allah beraning. Nak tarik bala daripada Allah Ta'ala. Tarik bala mari. Allah Akbar. Takutlah ni akhir zaman tiap-tiap hari takut bala. Akhir zaman lah ni. Bangun pagi 4 dia kali takut bala semua. Takut bala. Nak mari piano tak tahu. Tengok di Terengganu mana tu mari angin baik nah. Hak baru-baru ni.
Di mana dipahai di mana tak tahu. Khabar-khabar hari. Tak tahu tepi mana. Ni harga habis tu. Rabung-rabung sejenggi habis. Allahu Akbar, ya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tentera dia yang mari tu tak ada dia tahu. Tentera Allah banyak, angin pun tentera dia, api pun tentera dia, air pun tentera dia. Tidak dapat mengetahui tentera Allah, malaikat dia yang tahu. Malaikat lagi, segala tentera Allah Taala semua. Nak berlawan dengan dia lah, Nak berlawan ke? Itu dia. Kalau gitu kata musannaf, maka adalah takabbur itu, adalah takabbur hanisuk dah ni. Maka adalah takabbur, sombong hati itu, sombong diri itu, khabar di dalam jantungnya, ada di dalam jantungnya, jantung bagi iblis laknatullah alaih. Takabbur adalah di jantung dia. Dengan sebab dia kata dia lebih baik daripada Adam, dia tak sujud kepada tu Adam. Tu. Nah, kalau kita perhati kesalahan iblis tu di takabbur tu je. Padahal dia bukan malaikat. Allah Ta'ala suruh pok malaikat sujud. Allah Ta'ala suruh malaikat, wa idh kunna lil malaikati usjudu li Adam. Hei malaikat, sujud ke Adam. Iblis sepatutnya dia tak kena sujud sebab dia tu jin. Wa kana minal jin. Allah Ta'ala kata dia jin, bukan malaikat. Kalau dia ayat ni, ya Allah, aku tak sujud kerananya aku ni bukan malaikat, aku ni jin. Hak musuhnya musuh apa? Musuh malaikat. Kalau musuh belaka tak apalah, aku tak sujud ni jadi salah. Ni musuh malaikat, ya Allah, aku ni jin. Kalau jawab pai lagu tu rasa hengor sikit. Rasa hengor. Tapi dia tak jawab lagu tu, dia jawab lagu mana? Ana khairum min. Jawab dia zahir kata takabbur. Gitu je jatuh. Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Oh, jawab pai lagu tu Tuhan murah lalu dah. Dia jawab pai takabbur tu. Amboi, nampak lebih gemuk dah pada suara aku dah. Sepatutnya kuat walaupun bukan malaikat pun duk ramai-ramai kena tunduk pergi sekali dengan demo lah. Kena pergi sekali muka ramai-ramai sujud kena sujud turut pergi. Nak ke kepala apa? Oh, aku lebih baik. Tu wah takabur tu, maka mensebab ia takabur tu, membawalah ia takabur tu, dan mensebab ia takabur tu akan tertegah dirinya, diri iblis tertegah daripada sujud kepada Adam. Maka mensebablah ia, membawalah ia takabur tu, menyebab akan tertegah, terhalang, tersekat diri iblis, tertegah daripada sujud kepada Adam alaihissalam. Wah, takabur tu tak mudah-mudah tunduk ke orang. Tok guru dah takabur tak tunduk mudah-mudah. Dia anak murid kata tak kena. Oh, panam mung. Ngaji apa hari ya mung? Kota apa buah? Oh, jadi gut tu juga. Pak reti wak panah. Tu. Allah, aliyazbillah min zalik. Kota apa buah mung tengok banyak mana lagi mung duk reti tu. Duk kata kat aku. Oh, tu dia jadi nak apa lebih kita. Benda kebenaran kau mana kena terima. Kena terima. Kalau tu benda tu kebenaran. Allah. Jadi. Dah. Allah. Maka dan akan kufur dengan Tuhannya, dan ini atop kepada akan tertegah. Maka mensebab ia takabur tu akan kufur dan apa kufur ni, dan apa dia kufur yakni tidak ikut perintah. Tu makna kufur. Tu dengan Tuhannya, Tuhan bagi iblis laknatullah alaih.
Ya kumpul dengan Tuhan ki mula ditakabur. Takabur duk di mana bah? Duk di hati. Waliyazabillah min dzalik. Sifat tawaduk ni satu benda yang besar juga. Nak tanam dalam hati tu. Tawaduk ni. Ayah juga. Semakin banyak tawaduk, semakin Allah sabit tu lah ulama-ulama dulu. Kalau kita kira sungguh pok-pok sahabat Nabi pun, hak Nabi didik semua sahabat tawaduk semua. Tawaduk semua. Bukan Nabi sendiri tu lebih banyak tawaduk. Wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaduk. Hati tak ada dah. Tu. Dia masuk ke masjid, dia tengok ngitah mana kumpul orang miskin yang hidup dengan puak tu. Nabi tak ada dengan orang kaya. Dalam masjid ni dia geruk-geruk juga kan. Dia rasa dia angin ni, rasa dia orang kaya, dia duk geruk orang kaya tu. Dia kecek bak nego ke puak dia. Orang miskin nak masuk geruk tak leh, dia duk puak-puak orang miskin, dia kecek bak miskin dia je. Jangan hidup dengan cuk orang kaya tu, rasa angin tak ada, angin tu, angin kaya tu tak ada. Tapi Nabi bila dia masuk dalam masjid, tengok mana halqa orang miskin yang hidup dengan puak tu. Duduk dengan cik tu. Kalau masuk dalam masjid Nabawi, nak cari Nabi, kena cari halqa orang miskin. Barulah temu dia. Tak usah cari Nabi lah halqa orang kaya. Nabi tak duduk dengan puak tu. Tu. Nabi tak ada. Dia sifat dulu lagi dah Allah. Tu dia. Sabit tu dia mau kata orang ngaji ni, kau ngaji ni supaya padi dia kata. Bila kau berisi kau tunuk, kau berisi kau tunuk kita dah. Kalau padi tak ada isi, padi apa tu gak jentak tu teding lagu tu. Teding lagu tu padi, tak ada isi dah tu. Hak pesing kau isi banyak kau tunuk kapak tanah lah. Isi banyak. Tu. Maka orang tawaduk dalil kata ada isi. Orang takabur dalil kata hapa daripada isi. Tak ada isi mana tu. Tu. Habis itu. Maka kata dia, tu sikit lagi tu. Dia berkata, dia kata dan ketahui wal iyazabillah, wal iyazabillah. Wal yani wa a'izul iyazabillah. Al iyazah mafu bagi PMA sebut. Wa a'izul iyazabillah. Yani atau wa as'alul iyazabillah, dan aku minta perlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca wal iyazu boleh mubtada, bi ba tak le masuk khabar. Wal iyazu billah, wal iyazu makhsusun billah. Boleh. Tapi baca nasab molek, maka bagi PM mazhuf comel. Dan ketahui olehmu, wahai salik yang nak berjalan kepada Allah, akan bahwasanya dan mersyad. Ketahui olehmu akan bahwasanya segala kelakuan hatilah, segala kelakuan hati, kelakuan yang dicela itu, yang dilarang oleh Allah itu, kelakuan hati yang dilarang oleh Allah itu, hak Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala tak suka tu, banyak khabar. Banyak ia, banyak sangat. Sifat hati yang ada tu banyak sangat. Karat-karat hak naik di besi tu banyak. Banyak bab. Banyak bentuk. Tu. Hikmat pun musannaf sebut kelakuan yang cela dulu daripada menyebut kelakuan yang dipuji. Kalau kita kira ni, kalau kita kitab ni, tengok kitab ni, dia kecek bab sifat tercela dulu, akhir-akhir barulah ayat sifat terpuji di belakang, tawakal, syukur mana duk belakang aja. Sebab apa? Tulis situ sikit pada yang dicela. Hikmat musannaf sebut sifat yang dicela. Sebut sifat yang dicela dahulu daripada sebut sifat yang dipuji. Dahulu daripada sebut sifat yang dipuji. Kerana mengguna kaedah melihara daripada kebinasaan itu. Tu kaedah. Melihara daripada kebinasaan itu didahulukan daripada
mentarik keuntungan. Bahasa Arab panggil apa? Daf'un mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kaedah usulul fiqh. Kerosakan tu kena tolak dulu. Kalau benda tu ada dua, kebaikan pun ada, kejahatan pun ada, maka kena tolak kejahatan dulu. Fikir tolak kejahatan dulu, daripada kira nak tarik kebaikan tu. Jangan nak ambil kebaikan dulu, kira nak tolak kejahatan tu dulu. Tu jaga. Tu kaedah tu. Tulis lagi. Maka segianya badan dan hati sunyi daripada sakit, dahulu daripada disehat akan dia dengan berbagai-bagai penawar. Tu dah. Selamat ni tak ada. As-salamatu la ya'diluha syai'. Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyad. Riyadus Salih. As-salamatu la ya'diluha syai'un. Selamat ni tidak ada benda yang boleh tanding lawan dengan dia. Dia duduk nombor satu. Sabit tu yang kecek dalam kitab Riyad tu Imam Nawawi kata, kecek ni kita kena jaga lidah daripada cakap yang tak molek. Tapi kalau cakap tu sama, cakap tu ada kebaikan, ada kejahatan. Ada yang tak ada mudarat apa. Kalau kecek tu tak ada mudarat apa-apa, jahat pun tak, kebaikan pun tak ada, maka pilih jalan ikut dia. Jangan duk kecek. Fasunnatu al-imsak. Maka kita kena duk tahan juga. Walaupun benda tu kalau kita kecek, kalau kecek tak ada mudarat gapo. Kalau tak kecek pun tak ada apa. Baik duk dia. Kenapa? Duk dia tu selamat. Kerana kalau kita kecek juga, walaupun tak ada apa, mula-mula akhir-akhir takut terlajak bawa pergi kepada ada apa-apa pula. Lalu tu duk dia tu selamat. Sebab tu Ibn Nawawi kata as-salamatu la ya'diluha syai'un. Selamat itu tak boleh ada benda yang berlawan dan setanding dengan dia. Pilih jalan selamat dulu. Pilih jalan selamat dulu. Maka dia kata, maka musannif kata kelakuan yang dipuji, yang dicelakan itu banyak, tetapi sungguh pun banyak hamba ni, musannif ni sebutkan di sini pada ini kitab penawar bagi hati yang kecil ni, amma sebut 10 perkara je, akan 10 kelakuan saja, akan 10 sifat hati saja. Nak sebut 10 nyakit ni je. Ada nyakit banyak, karat-karat yang duk lekat di besi hati ni banyak. Tapi amma nak sebut 10 karat tu je. Tu dia wear hak tu habis cuci dah, licin dah. Bersinar dah. Nur hati tu. Sebut 10 perkara ni. Tu pun tak habis-habis nak wear. Cuba tengok tak percaya. Tak habis-habis nak wear 10 tu. Bahkan ada cukup di hati kita. Ada cukup. Ada belaka. Tak ada habis-habis mana-mana so lagi tu. Allah. Harap nak makrifah. Harap nak ma'rifatullah. 10 tu tak habis. Amma nak sebut 10 perkara, 10 sifat je. Sebut pada, tak luk pada sebut. Sebut pada 10 bab. Pada 10 bab. Tu dia.
Jadi tiap-tiap bab tu disebut akan satu kelakuan jadi celah hingga sampai 10 bab. Maka habislah kelakuan jadi celah tu. Dalam 10 bab, tiap-tiap bab tu ada so. Amal nak sebut. Ni nak kenal sifat duk sini, nak kenal nyakit sungguh baru nak X-ray ni. Baru nak X-ray. Dulu baru nak buat kuamdan gitu je. Dulunya. Ni mula nak X-ray sini. Ni bab yang pertama ni mula nak X-ray, tengok dah. Hatimu ada penyakit tu ke tak? Tu dia. Sebab apa Amo sebut di sini 10? Ilak pada sebutkan. Amo sebutkan di sini sebut pada 10 bab. Kerana apa Amo sebutkan di sini 10 bab? Kerana yang 10 ini, kerana bermula kelakuan yang 10 ini. Kelakuan yang 10 inilah khabar. Asal, ialah humi, ialah asas, ialah pokok bagi semuanya, semua sifat-sifat kecelaan yang lain. Hak ni hak umi dianya. Dia ada 10 penyakit ni, penyakit lain turut mari berah-berah. Sebab kalau badai kita ada kecing mani ke, hak lain mudah mari. Ada penyakit darah tinggi ke, Allah penyakit jantung pun mari, tu pun mari. Hak lak-laknya kecing mani darah tinggi tubuh kita nya. Lepas pada tu tai pula. Mari. Allah, penyakit kecing mani. Bila kecing mani dah, mata nak kelabu dah. Dia naik mata mari, kena pakai cuming dah, tak nampak cerak mana dah. Allah, dia timur mari lalu dah kecing mani dah. Hak lain-lain halah tu. Bila kecing mani ada mari, rambut mula jadi luruh banyak. Pulak dah. Dan kecing mani hari, jadi tak kulit-kulit tu jadi mudah luka-luka, bahaya nak hilang. Pulak dah. Tengok nyakit hak tubik daripada kecing manis. Kalau itu bila sebut 10 perkara ni padai dah. Kerana hak lain tu mari sini belaka. Ini ibarat sungai dah. Hak lain tu carok-carok hak pecah daripada sungai ni ya. Tu 10 bagi semuanya. Dan yang lain tu ialah dan bermula pada had, bermula kelakuan sifat yang lain lagi. Kelakuan hati yang lain daripada 10 ini, dan lain daripada ni terjadi ia, tertimbul ia, keluar ia yang lain terjadi daripada yang 10 ini, daripada kelakuan yang 10 ini. Hak lain pecah daripada ni pada 10 ni ya. Allah tu tak rak nak mujahadah. Tak rak nak mujahadah. Allah. Sebab tu kena mujahadah hati dia daripada hari ni dah. Banyakkan zikrullah, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, banyakkan salawat Nabi, qiyamul lail, bangun tahajud dengan Allah, duha melazimkan dengan duha, duduk dengan amal ibadat. Cuba tengok belawai boleh sejuk tengok. Boleh sejuk tengoklah tahu mana. Ni tak ada nak naik weti. Lemak lutut dah, tak ada nak naik weti lagi. Lari turun dah, temung gulawai usah. Itu mau lagu tu. Wai tak lawai. Lawai tengok dulu. Tu kalau muai kau yuk satu tak boleh kira lagi. Tak boleh tengok cancang lagi, tak ada iktibar lagi yuk satu tu. Dia tengok yuk 4 tu. Nak tahu kata nak biru ke merah nak mana. Maka mula-mula tak boleh iktibar lagi, lawai tengok dulu. Ni tak ada lawai dia mula lagi. Sangat lawai. Sangat lawai. Kalau helah sekalipun lawai pula. Ya lawai pula. Tacuk lagi, tuang kem kat klik. Allah dah tuang kem kat pula. Allah pula gifuk mula, tuang klik. Tu orang yang cerdik yang nak lawai semacam. InsyaAllah kita mengaji sekali dengan hati kita nak berlawai dah. Nak mulai mujahadah, nak mulai qiraat dah. Cari jalan keselamatan diri masing-masing dah. Tu. Lah ni tak boleh ralik dah, ni akhir zaman royak dah. Ciong ni tak boleh ralik dah. Masa tak ada dah untuk kita ralik. Nak hampir seput dengan kiamat dah. Seput-seput sangat. Tengok di Saudi tu, baru pula ni. Baru ingat-ingat. Buat konsert. Hak dulu konsert kali dah. Hak lah ni hak konsert baru pula. Mari dengan melecak dengan Allah tu. Dia jepuk belakang Raja Salman. Jepuk belakang daripada luar negeri. Mari tina pok-pok
Masalah takkan kubur mari duk berdacok mari Saudi di Riyadh. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak apa ke dia muak banding gambar Kaabah Baitullah semaya ke duk sengih lagi lah ni. Tapi konsert Salman orang berjuta. Tapi tak apa juta pun berpuluh-puluh ribu orang tu. Saudi Arabia tu kemunafikan mula zihir dah. Habis tu Nabi kata kalau Dajjal mari sungguh pun Dajjal tak boleh masuk Mekah, tapi orang Mekah tu akan keluar mari cari Dajjal sendiri di luar. Tak jadi pelak gapo kerana munafik tu akan zahir. Sifat nifaq tu akan zahir dengan cara luar-luar. Tengok Madinah dia tak boleh masuk Dajjal, dia duduk di luar. Dia pergi ke Madinah, dia duduk di kawasan luar kota haram Madinah. Nak masuk Mekah tak boleh. Malaikat mari jaga. Allah Taala hantar malaikat mari kelilingkan tanah haram. Sehingga nak masuk tak boleh. Nak masuk tak boleh pun bukan selamat. Puak le Mekah tu baik mari sambut di luar. Tak ada heran pun kalau tengok sekarang lah ni tu hampir dengan kiamat sangat dah. Tak boleh dah kita duk buat ralik diri. Kena usaha bersihkan hati cepat-cepat untuk nak mati dalam keadaan ni. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tu tak ada manfaat dah anak dan harta. Malaikat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim daripada penyakit 10 ni. Bila hati selamat daripada penyakit tu, dia akan datang kepada Allah dengan cara selamat. Habis itu insya-Allah. Kemudian kata pertama tu musnah kecek dulu dengan cara ijman 10 yang akan disebut dengan apa atik sifat yang akan dibahas dalam kitab ni. InsyaAllah kita hubung lagi semula. Kemudian kata pertama sangat lobo atas makanan. Allah kena kecek buat makan lalu ni. Mula lalu dah dengan buat makan. Masya-Allah. Boleh ada hok ni hok benih dia bakalinya. Buat jadi gila ke dunia bak nak makan kenyang perut ya. Semua kesalahan 10 hok lepas mari ki nak kenyang perut. Kalau boleh sekat hok tu dulu, tak ada gila kepada makan ni. Dia boleh sekat hok lain yang mudah jadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Walhamdulillahi. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا
أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر واقض عنا ربنا كل الديون وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرات